Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 13 akan membentangkan LDK 2 kami yang bertajuk Suku-suku Etnik Masyarakat Cina. Tamadun Cina terdiri daripada 56 kumpulan etnik. Menurut Banci Penduduk Nasional ke-5 tahun 2000, etnik Han merangkumi 91.59% dari seluruh populasi Cina dan 55 etnik lain merangkumi baki 8.41%. Pada perbincangan kami ini, kami akan menerangkan tentang 5 etnik Cina, iaitu etnik Han, etnik Hui, etnik Manchu, etnik Mongol dan etnik Tibet. Dan sekarang saya akan serahkan perbincangan ini kepada pembentang seterusnya. Etnik yang pertama adalah etnik Han. Etnik ini mempunyai kumpulan yang paling ramai di China. Panggilan orang Han bermakna adalah orang dari dinasti Han, suku kaum utama di China. Bahasa Han dikenali sebagai bahasa Mandarin, bahasa yang tertua dan salah satu yang paling kaya di dunia. Bahasa Mandarin terbahagi kepada 7 dialek iaitu bahasa utara, Wu, Jiang, Gan, Hakka, Fujian dan Guangdong. Bahasa Mandarin ialah bahasa rasmi di China berdasarkan suara Beijing. Rujiao atau Confucianism adalah salah satu agama terawal orang-orang Han. Agama ini diasaskan oleh Kongzi iaitu Confucius pada zaman Chungqiu. Orang-orang Han juga percaya pada Dao Jiao iaitu Taoisme yang diasaskan ketika penghujung dinasti Dong Han. Okey, etnik yang kedua adalah etnik Hui. Penduduk etnik Hui tinggal secara berkelompok di wilayah autonomi etnik Uighur Xinjiang, Provinsi Henan, Hebei, Shandong dan Yunnan. Mereka tinggal secara berkelompok di kawasan masjid. Wilayah autonomi etnik Hui Ningxia mempunyai jumlah penduduk etnik Hui yang paling ramai. Wilayah itu dikenali sebagai kampung halaman etnik Hui. Kawasan kediaman etnik Hui yang luas menyebabkan penduduk etnik itu bekerja dalam bidang yang berlainan di pelbagai tempat. Penduduk di Gansu, Qinghai dan Ningxia fokus pada pertanian dan peternakan. Penduduk di Xinjiang dan Mongolia pula fokus pada peternakan. Manakala penduduk di Henan, Hebei dan Shandong fokus pada pertanian dan juga perniagaan. Mereka menggunakan bahasa Mandarin sebagai medium komunikasi kerana bahasa tersebut memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kebudayaan etnik itu. Etnik Hui di China kebanyakannya beragama Islam. Agama Islam telah menjadi sebahagian penting dalam kebudayaan tradisional etnik Hui. Sekarang kita akan pergi kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan teruskan dengan etnik Mongol. Etnik Mongol berasal daripada sebuah suku di China pada abad ke-7 dinasti Tang. Selepas itu, Maharaja Shizu Kublai menubuhkan dinasti Yuan. Bahasa Mongol merupakan bahasa rasmi mereka. Tergolong dalam filem Atlaik Mongolia. Sejarah rahsia Mongolia telah disenaraikan di antara karya terkenal di dunia oleh UNESCO. Pada abad ke-16, mereka mempercayai Shamanisme dan kemudian beralih ke Lamaisme pada dinasti Yuan. Mereka menerapkan cara hidup nomad dan berpindah dari satu padang rumput ke lain untuk mengembala ternakan. Mereka tinggal di tenda-tenda yang disebut ger yang boleh berpindah-pindah. Mereka mengambil susu dan daging sebagai makanan dan minuman harian mereka. Orang Mongolia akan berkumpul dari banyak kawasan dan mengambil bahagian pertandingan menembak dan menunggang kuda. Seterusnya, etnik Zhang atau dikenali sebagai Tibet. Berasal daripada wilayah di asal timur merangkumi sebahagian besar dataran tinggi. Ia adalah tanah air tradisional di orang Tibet, begitu juga dengan yang lain, kumpulan etnik seperti Bapa, Tamang, Kiang, Sherpa dan bangsa Lhoba. Tibet adalah wilayah tertinggi di bumi. Ketinggian tertinggi di Tibet adalah Gunung Everest. Ekonomi Tibet dikuasai oleh pertanian sadari diri walaupun pelancongan telah menjadi industri yang berkembang dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Mereka mempunyai agama Buddha Tibet, agama Bon, umat Islam Tibet dan juga Kristian. Seni bina Tibet mencerminkan pengaruh orang Cina dan orang India.
Makanan ruji di Tibet dipanggang barley, daging dan teh mentega. Baik, kesimpulannya, tamadun Cina memiliki kekuatan dari pelbagai aspek bagi mengekalkan kelangsungan peradabannya. Antaranya ialah kekuatan budayanya. Budaya Cina turut dikukuhkan dengan pencapaian cemerlangnya dalam bidang kesusasteraan yang banyak memainkan peranan kepada pemantapan budaya Cina. Di samping itu juga, tamadun Cina banyak memberi sumbangan kepada dunia dalam sains dan teknologi. Ini ketara apabila Cina amat sinonim dengan 4 ciptaan agung. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.